Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini. Baik, wajar atau tidak, jawatan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Ketua UMNO bahagian Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz berpandangan, mana-mana pihak atau individu tidak seharusnya menyekat amalan demokrasi yang katanya telah lama subur dalam parti itu. Muhammad Nazri berkata sebagai sebuah parti yang terlibat dalam sistem demokrasi di negara ini, UMNO perlu menunjukkan contoh dengan membenarkan pemilihan semua jawatan dalam parti dipertandingkan. Saya mau bincang berkenaan dengan perkara yang terbaru ini. Bersama saya ketika ini ialah penganalisis politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, wajarkah jawatan Presiden UMNO tidak dipertandingkan untuk memastikan UMNO pulih dengan sempurna dan lancar? Wajar untuk tidak dipertandingkan atau tidak? Dalam proses pendemokrasian, dalam usaha untuk menyuburkan proses pendemokrasian, saya percaya sebarang jawatan termasuk jawatan presiden dan lain-lain jawatan perlu dipertandingkan supaya menampakkan bahawa ini adalah antara proses perubahan yang cuba dibawa oleh UMNO. Ini juga adalah proses untuk membolehkan wujudnya satu legitimasi ataupun keabsahan kepada kepimpinan, dan yang paling penting adalah soal bahawa perlunya solidariti ataupun perpaduan dalam parti wujud, dan itu boleh diperkukuhkan dengan memberikan satu bentuk legitimasi kepada kepimpinan yang mana-mana bakal bertanding. Bagi saya, jawatan itu perlu dipertandingkan. Ya. Isu mengenai desakan Presiden UMNO untuk meletak jawatan ini sudah tentu timbul ketika PRU15 baru-baru ini. Pada ketika itu dilihat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mempunyai pandangan yang agak bercanggah dengan beberapa kepimpinan dan juga akar umbi parti ketika mereka perlu pilih untuk menyokong Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Dan pada ketika itu juga Prof, saya pasti Prof juga ingat ada dikatakan orang-orang kanan kepimpinan UMNO yang tidak setuju dengan kecenderungan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk memilih PH untuk menjadi kerajaan. Untuk UMNO menyokong PH, Barisan Nasional menyokong PH. Tapi selepas itu mereka secara en bloc 30 ahli parlimen semuanya mengambil keputusan untuk mengikut keputusan itu dan memilih Pakatan Harapan dan mereka mendirikan kerajaan. Mengapa agaknya mereka beralih daripada tentangan itu ke persetujuan sebulat suara? Ya, kalau kita perhatikan soal wala ataupun kedudukan institusi kepresidenan di dalam Parti UMNO dan juga Barisan Nasional itu jelas, dan apa saja keputusan yang dibuat oleh Presiden itu dianggap sebagai satu tindakan kolektif di dalam parti. Jadi keputusan yang dibuat oleh Presiden itu, walaupun ada sebahagian barangkali tidak bersetuju, tetapi keputusan itu dilihat sebagai satu keputusan menyeluruh yang bersifat konsensus, yang dianggap menyeluruh, yang juga komprehensif ke atas kedudukan politik semasa. Tapi ini tidak bermakna tidak ada pihak yang mahu menerima keputusan itu sepenuhnya, dan barangkali sesiapa saja yang merasakan perlu ataupun wajar untuk bertanding dan juga menjawat jawatan dalam parti, saya rasakan tidak boleh disekat lagi. Itu adalah satu amalan konvensional, tradisional yang pernah kita lihat sebelum ini. Pada tahun 1987, UMNO pernah berhadapan dengan Kemelut untuk merapatkan semula barisan selepas pertandingan. Tetapi itu juga merupakan proses untuk melakukan usaha ke arah merapatkan barisan sahnya dan juga pengukuhan ke atas akar umbi dan juga wujudnya keabsahan di antara pengikut dan juga pemimpin. Bagi saya yang penting di sini adalah bagaimana UMNO melihat bahawa dalam konteks sekarang ini, selepas melalui satu yang boleh kita namakan sebagai tsunami rakyat pada tahun 2018 dan kemudian disusuli pada tahun 2022, bagaimanakah UMNO melihat kewajaran untuk membentuk satu barisan kepimpinan yang percaya bahawa mereka perlu bersama di dalam harus perdanakan UMNO semula. Bagaimanakah itu dapat dilakukan? Barangkali ketika ini dilihat mahu bersama dengan Pakatan Harapan dan juga parti-parti gabungan yang lain untuk sekurang-kurangnya berada dalam kerajaan dan memberikan satu kerangka ataupun satu platform telapak untuk membaik pulih sokongan. Tapi waktu yang sama, itu tidak boleh menjejaskan integriti politik, itu tidak boleh dianggap sebagai satu yang membolehkan mereka berada dalam kerajaan walaupun tidak menang semuanya. Tapi saya percaya melalui keputusan selepas Perhimpunan Agung UMNO pada 11 hingga 14 Januari tahun depan dan kemudian disusuli dengan pemilihan parti, barangkali di situ kita akan melihat bagaimanakah bentuk keabsahan yang boleh diberikan, legitimasi, keputusan-keputusan yang telah dibuat sepanjang kempen pilihan raya dan juga selepas keputusan dikeluarkan, apakah keputusan itu diterima ramai atas nama nilai kepartian perlu diangkat. Yang penting di sini adalah
rasional perundangan, iaitu bagaimana parti menggunakan rasional perundangan untuk memastikan mana-mana pemimpin yang dipilih itu ada keabsahannya, ada sokongan yang penuh dengan itu. Kita tahu institusi kepresidenan yang wujud selama ini, bagaimana soal wala ataupun kesetiaan yang diberikan kepada institusi itu diterjemahkan melalui sokongan yang bersifat konsensus ataupun kolektif yang kita lihat pasca pilihan raya umum ke-15. Ya, calon-calon yang Prof jangka dan Prof rasakan sesuai untuk mencabar jawatan Presiden UMNO. Siapa-siapa pun boleh bertanding, dan dalam konteks sekarang ini kita tahu ada beberapa calon pernah menawarkan diri ketika pilihan raya umum ke-15 sewaktu berkempen. Khairy Jamaluddin sendiri sudah menawarkan diri, pernah bertanding sebelum ini, tewas kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, dan barangkali kita juga mungkin akan melihat kehadiran semula Datuk Seri Syamuddin Hussein On untuk bertanding jawatan ini. Tetapi kesemua ini harus kita lihat secara menyeluruh. Apakah mereka bersedia untuk kembali di dalam politik kepartian, untuk membina semula parti, untuk membina populariti mereka, ataupun dalam kedudukan sekarang ini. Barangkali tidak ada sesiapa yang mahu menyaingi kedudukan Datuk Seri Zahid Hamidi yang sudah pun dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga menjawat beberapa jawatan menteri yang lain. Jadi dalam soal ini, apa saja percaturan yang dibuat, perlu memastikan bahawa mereka yang mahu tanding jawatan ini bukan sekadar mahu memanaskan kursi itu, tetapi bersedia untuk menggalas tanggungjawab besar untuk bukan saja memulihkan semua parti, membina parti, tetapi untuk membina keyakinan, kepercayaan dalam kalangan beberapa kelompok sasar yang saya rasakan kini sudah bersifat contemporary ataupun sudah berubah dari segi sifat tingkah laku gelagat mereka. Jadi sesiapa sahaja calonnya, kita harus melihat bahawa mereka ini merupakan seorang yang bukan sekadar mahu bertanding, tetapi tahu perjuangan asal di dalam UMNO, iaitu soal membawa kepada penyatuan, soal perkhidmatan, soal kesetiaan. Itu penting. Dan barangkali juga kita tidak boleh menolak apakah bekas Perdana Menteri Sri Datuk Seri Ismail Sabri mahu mencuba untuk kembali ke arus perdana politik ini dengan mencabar kedudukan Presiden hari ini. Walau sesiapa sekalipun, yang penting jawatan itu saya rasakan perlu dipertandingkan supaya kita menghormati demokrasi, kita melihat bahawa orang di luar ataupun dalam parti bertanggapan ini adalah satu bentuk perubahan pembaruan yang mahu dilakukan bersesuaian dengan keadaan semasa. Jadi yang penting di sini adalah bukan sekadar melihat perjawatan, tetapi melihat kepada perjuangan yang bagaimanakah mahu dibawa kepada parti supaya parti ini kembali pada kedudukan sebagai parti keramat yang kini sudah jatuh ke tempat ketiga selepas PAS dan juga Bersatu. Ya, Prof, secara ringkasnya, apa yang berlaku dalam pemilihan UMNO atau Perhimpunan Agung UMNO sudah tentu dia akan melimpah ke arena politik Malaysia secara keseluruhannya dan juga kerajaan sekarang ini kerana UMNO berada dalam kerajaan. Sudah tentu antara kebimbangan yang utama adalah sekiranya berlaku pertukaran kepimpinan termasuk jawatan Presiden dalam pemilihan yang seterusnya, adakah UMNO akan mungkin mengambil langkah drastik untuk menarik semula sokongan terhadap kerajaan kerana pada ketika itu dan mungkin juga sekarang ini keputusan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini dilihat agak kurang popular dalam kalangan segelintir kepimpinan UMNO dan juga akar umbi. Adakah worst case scenario ini berpotensi berlaku sekiranya kepimpinan bertukar? Ya, itu boleh berlaku, tetapi saya percaya dalam mencari kesinambungan kepimpinan, mereka juga harus melihat kewajaran sama ada UMNO perlu kekal di dalam kerajaan dan apakah punca dan juga sebabnya. Dan kedua, apa saja perubahan kepimpinan ataupun tidak berlaku perubahan kepimpinan, yang penting adalah parti harus bergerak ke hadapan. Parti harus melihat bahawa barangkali berada dalam struktur kerajaan yang diarus perdanakan itu akan membolehkan parti membawa perubahan-perubahan yang boleh dibawa walaupun ada yang bertanggapan ia kurang popular, tetapi kadang-kadang risiko perlu diambil, kadang-kadang keputusan seperti ini juga boleh memberikan nilai tambah dan juga usaha membaik pulih parti. Tetapi kesemua ini kembali kepada soal kepimpinan, apakah sebenarnya matlamat, apakah sebenarnya tujuan, apakah sebenarnya kepimpinan ini bersedia untuk memastikan bahawa dalam apa jua keadaan UMNO tidak akan berkompromi dengan soal
untuk bergerak ke hadapan, usaha untuk memastikan ada kesinambungan daripada akar umbi ke arah mempertahankan perjuangannya bukan saja dalam UMNO tetapi juga dalam Barisan Nasional.